Berusaha Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Syukur. Masih lagi berada dekat rumah ni saya rasa tu. Ya. Bekerja dari rumah Ber-PDR. Ber-PDR. Okey Doktor, syukur. Kita nak bawakan lagi perbincangan kita bersama hari ini. Kita juga sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM. Ya, dan untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Ya, baik. Kita nak bincang dengan tajuk kita hari ini, konsep dosa dalam Islam. Ya. Sebenarnya banyak perkara yang kita nak tahu bagaimana hari ini kita kalau hidup pelbagai kaum bangsa dan kita sebagai orang Islam kadang-kadang kita nak terangkan kepada orang kan bagaimana dosa, bagaimana kejahatan. Tapi itu kejap lagi kita simpan soalannya. Kita nak tanya dulu sebagai mukadimah ni Doktor. Ya, untuk mukadimahnya Doktor silakan konsep dosa dalam Islam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Makasih DJ Syafiq, DJ Mona, sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam dia ada pahala dan ada dosa. Ya, ada pahala dan ada dosa. Dan konsep pahala ini telah kita bicarakan 2 minggu sudah. Yakni pada 10 November 2020 ya. Dan pada kali ini kita nak bicarakan satu lagi cabang, iaitulah berkenaan dengan dosa ya. Maknanya bila disebut ya kita buat kesalahan ada dosa. Bila kita buat maksiat ada dosa dan sebagainya. Maka di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang dosa ini dalam beberapa perkataan. Ada masanya disebut sebagai dzambun ataupun zunub ya, atau masanya disebut sebagai syarrun ya, perkara jahat. Misalnya Allah Taala sebut faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sesiapa yang melaksanakan mithqala dzarrah sebesar biji sawi ya, syarran melaksanakan kejahatan sebesar biji sawi. Jadi syarran ya, benda jahat, benda maksiat, benda dosa ini ya, kejahatan ini. Yarahu dia pasti akan melihat kesan ya dosa yang dilakukan itu pada hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan sidang pendengar, dosa disebut sebagai syarrun, benda yang jahat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala juga sebut tentang perkataan zunub, dosa ya, dzambun. Dzambun maknanya dosa, zunub dosa-dosa. Misalnya Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, wa may yaghfirudz dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Dan siapakah yang boleh mengampunkan dosa-dosa? Illallah, kecuali Allah. Maksud ayat ini tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi ini dosa di dalam Al-Quranul Karim ya, kadang-kadang disebut syar, kadang-kadang disebut dosa. Jadi kalau kita tengok perkataan ini kita tahu bahawa dosa ini satu perkara yang tidak elok ya, dosa ini satu perkara yang tidak elok. Kalau pahala tu disebut khair ya, ajrun ya, thawabun. Ajrun makna pahala, sawabun makna pahala, khairun maknanya benda baik. Benda baik itu adalah pahala. Jadi secara mudah dalam Islam, dalam Al-Quran, benda baik, benda pahala itu disebut khair, benda baik, dan dosa itu disebut sebagai syarrun, benda yang jahat, benda yang tidak elok. Maka secara akalnya, secara fitrahnya kita boleh fikirkan. Kalau kata dalam Islam ini dosa, secara akalnya, secara fitrahnya dia benda yang tidak baik, benda yang tidak elok. Ya, apa dia contoh dia? Contoh dia kita berzina sebagai contoh ya, berzina ya. Dia dari satu sudut memang nampak bagus, nampak seronok ya. Tetapi dia benda yang tidak baik.
dia dosa. Dosa tu kita tak nampak. Tetapi dia benda yang tidak baik. Tidak baik dari sudut apa? Tidak baik kerana dia merosakkan keturunan. Tidak baik kerana dia boleh menyebarkan, ya, mudah menyebarkan penyakit-penyakit kelamin, ya, penyakit kelamin yang berjangkit, AIDS, sifilis dan sebagainya. Dia boleh merosakkan hubungan masyarakat bila berlaku perzinaan di antara seorang manusia dengan jiran dia, dengan rakan sekerja dia, dengan pasangan orang lain. Ini boleh menyebabkan pergaduhan. Jadi, bila kata dosa dalam Islam ini, dia benda yang tidak elok, fitrah akal menerima. Memang benda dosa ni benda yang tidak elok. Walaupun mungkin, benda nampak kebaikan. Mungkin. Ya, mungkin. Tetapi, bila kita amati elok, dia sebenarnya satu perkara yang tidak baik untuk dunia, apatah lagi untuk akhirat. Ya? Jadi dalam Al-Quran, dosa disebut zambun, dosa juga disebut sebagai syarrun. Jadi tuan-tuan, perempuan sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa ni konsep mudah dia, ya, sebagaimana ayat dalam Al-Quranul Karim tadi, asasnya pengampunan dosa dalam Islam hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa, kalau nak dapat keampunan dosa, ya, dosa tidak bersolat, dosa kita berjudi, dosa kita minum arak, dosa kita melakukan maksiat, apa saja dosa sekalipun, ya, apa perkara yang Allah Taala larang, asasnya keampunan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Taala kata ayat yang saya bacakan tadi, wa man yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapakah yang boleh mengampunkan dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tak jumpa dengan tok imam, ya, untuk minta tok imam ampunkan dosa saya. Kita tak jumpa dengan ustaz, tak jumpa dengan ulama, ya, tuan syekh, ustaz, saya ni ada dosa tak sembahyang, boleh tak ustaz ampunkan dosa saya tak sembahyang, ya, berapa lama tak sembahyang, 20 tahun saya tak sembahyang, ustaz pun tengok kira-kira, boleh saya ampunkan dosa awak. Ini surat, ya, pengampunan dosa. Kalau mati nanti bawa surat ni masuk dalam kubur, saya dah ampunkan dosa awak. Dalam Islam tidak ada perkara yang sedemikian, ya. Manusia tidak dapat mengampunkan dosa, ya, yang boleh mengampunkan dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak boleh mengampunkan dosa, ya. Nabi Muhammad tak boleh mengampunkan dosa. Para sahabat, ya, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di dunia ini, ya, bila sahabat melakukan kesalahan, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sahabat buat salah dan sebagainya, minta ampun kepada Allah. Mereka tidak minta ampun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dalam Islam kuasa mengampunkan dosa hanyalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada kuasa. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak ada kuasa untuk mengampunkan dosa seseorang. Dosa dia tak sembahyang, dosa dia berjudi, dia tidak boleh diampunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila ada orang minum arak, Rasulullah mengarahkan orang itu disebat. Orang itu disebat, kerana itu perlaksanaan hukum. Rasulullah tak ampunkan dosa dia kerana Rasulullah tidak ada kuasa. Maka sebab itu bila kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala firman, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Dan jikalau mereka, ya, ketika mereka zalim kepada diri mereka buat dosa, ja'uka, mereka datang kepada kamu wahai Nabi. Para sahabat bila buat salah, mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa kami. Wastaghfara lahumur rasul. Rasulullah pun minta ampun untuk mereka. Bukan Rasulullah ampun, Rasulullah minta ampun kepada Allah untuk sahabat-sahabat yang melakukan kesalahan. Jadi asas yang penting sini dua perkara. Yang pertamanya, dosa adalah perkara yang tidak baik, hatta dari sudut akal sekalipun dianggap tidak baik. Yang keduanya, dalam Islam
Kuasa mengampunkan dosa hanyalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah, itu dia konsep dosa di situ. Ya. Kan kalau kita dah faham bagaimana adanya dosa, adanya pahala, masya-Allah, mungkin kita akan lebih terus memperbaiki lagi kehidupan kita, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini, doktor dan para pendengar, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama untuk waktu ini destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku. Iya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir. Untuk terus kita nak bincangkan lagi dengan tajuk petang ini, konsep dosa dalam Islam. Dan doktor, kita dapat satu soalan pada waktu ini bertanya dari Negeri Sembilan. Syirik tak boleh terampun. Macam mana kalau orang murtad yang bertaubat? Bismillahirrahmanirrahim. Syirik tidak boleh diampun, begitu juga dengan murtad. Dia punya syarat dia ialah bila seseorang itu mati dalam keadaan syirik, bila seseorang itu mati dalam keadaan murtad. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa disyirikkan Allah dengan sesuatu. Allah tak ampun ni dosa bila seseorang itu mati dalam keadaan syirik. Kalau dia buat syirik tapi dia bertaubat kepada Allah, dia mati dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan mengucap 2 kalimah syahadah, maknanya tidak syirik. Jadi ayat kata Allah tak ampun dosa syirik itu bermaksud mati dalam keadaan syirik. Sama juga murtad, man yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat. Sesiapa yang murtad di kalangan kamu daripada agama Islam, wa huwa kafir, hal keadaan dia kafir, mati dalam keadaan kafir, itulah golongan yang habitat, akan musnah segala amalan pahalanya. Jadi kalau seseorang itu bertaubat, hatta sekali dosa murtad, hatta dosa kafir sekalipun, dosa syirik, kaedahnya al-islamu yajubbu ma qablahu. Keimanan itu menghapus kira segala dosa sebelumnya. Jadi dosa kita buat maksiat apa sekalipun, bila seseorang tu beriman, maka Allah Ta'ala akan hapuskan dosa. Dosa seseorang kafir, orang kafir umur dia 60-65, tiba-tiba dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun beriman, dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beri'tiqad tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah, i'tiqad, maka dosa dia selama berpuluh-puluh tahun itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada dosa langsung, Kerana apa? Kerana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dia mula balik, Jadi begitulah jawab soalan ni. Dosa syirik kalau dia bertaubat, Allah ampunkan dosa syirik. Kalau dosa murtad, kalau dia beriman semula, Allah hapuskan dosa murtad. Dosa kafir, kalau dia beriman kepada Allah, maka dia dikira suci bersih daripada segala dosa. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia dosa yang mana kita sentiasa ingat dan juga kita harapkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik doktor, kita nak berbalik dengan konsep dosa dalam Islam ini. Kalau kita lihat, mungkin kita bersama pernah mendengarkan cerita sahabat-sahabat mualaf kita yang mana mereka memang tertarik dengan konsep keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana doktor kita nak terangkan, kita nak maklumkan konsep dosa ini supaya mereka faham, sebab kita tak nampak pun dosa ni kan tertulis kat kita. Jadi bagaimana doktor? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Konsep dosa lagi ialah dia sebenarnya keampunan ni daripada Allah. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sangat mudah, sangat simple, hatta kalau kita tak pergi Mekah pun, kita duduk di dalam rumah kita, atas tikar kita
kita duduk di stesen bas, tunggu bas, kita boleh minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sangat mudah untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya kita dengan Allah. Ya, kita dengan Allah. Ya, kita tak perlukan ustaz, kita tak perlukan ulama dan sebagainya. Ya, cuma panduanlah. Ya, ustaz, ulama tu nak pimpin kita. Ya. Ya, tapi kalau ustaz tu kata tak apa, dosa awak saya ampunkan, itu tak betul tu. Ya, direct terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cuma bimbingan ilmu tu daripada ahli ilmu. Ya. Dan dalam Islam ni yang menariknya, dosa kita tanggung. Dosa kita tanggung sendiri. Dan kita tidak menanggung dosa-dosa orang lain, dan kita tidak ada dosa yang disebut sebagai dosa warisan. Ya, dalam Islam tidak ada dosa warisan. Baik, dosa kita tanggung sendiri. Dosa orang lain kita tak tanggung. Dosa anak kita sebagai ibu bapa tidak menanggung dosa anak-anak. Biasa orang kata kalau isteri tak solat, suami tanggung dosa. Tidak. Dalam Islam, isteri tu tak solat, dia tanggunglah dosa tak solat. Suami dia tak akan tanggung dosa tak solat. Cuma suami bertanggungjawab mendidik isteri. Kalau suami tak didik isteri dia, tak tanya isteri dia kenapa kamu tak solat, tak suruh isteri dia solat, suami tu berdosa kerana tidak menunaikan tanggungjawab sebagai suami. Bukan suami itu berdosa kerana isteri tak sembahyang. Bukan suami itu tanggung dosa isteri tak sembahyang, tidak. Ya, itu konsep dalam Islam. Siapa buat dosa, dia tanggung. Begitulah seorang anak buat jahat, ibu bapa tak tanggung dosa. Anak dia tak solat, anak dia mencuri, anak tu tanggung dosa. Ibu bapa tidak tanggung. Cuma ibu bapa tu bagi nasihat ataupun tidak. Ibu bapa tu masa anak tu kecil, dia didik atau tidak. Ya, ibu bapa masa anak kecil, ibu bapa tak solat, ibu bapa tak pernah suruh anak solat, tak pernah hantar mengaji sekolah agama, tak panggil guru agama datang mengajar, apa pun dia tak ajar. Anak dia besar, anak dia tak solat, dosa tu anak tanggunglah. Ibu bapa berdosa kerana dulu tidak mendidik anak dengan baik. Ya, jadi konsep dia wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak menanggung dosa jiwa yang lain. Itu satu. Yang keduanya, konsep dosa warisan. Dalam Islam ni, tuan-tuan, dia tidak ada dosa warisan. Ya? Berbeza ya, kalau kita tengok dalam kefahaman agama yang lain. Misalnya agama Kristian sebagai contoh. Kita boleh kembangkan dengan sahabat-sahabat kita yang beragama Kristian. Mereka mempercayai adanya satu dosa yang dinamakan sebagai dosa warisan. Apa dia dosa warisan? Dosa warisan ni yang saya faham, yang saya baca, iaitu dosa Nabi Adam alaihissalam. Dosa Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah. Ini dalam kepercayaan agama Kristian. Dosa Nabi Adam melanggar perintah Allah. Nabi Adam makan buah larangan tu. Dikatanya buah khuldi itu. Berdosa. Maka dosa Nabi Adam itu diwariskan kepada anak cucu Nabi Adam, Bani Adam. Maka dalam Bible dinyatakan bahawa setiap anak Adam itu lahir dalam keadaan berdosa. Dosa apa? Dosa Nabi Adam dulu. Mana dalam agama Kristian, kita ni lahir-lahir dah ada dosa dah. Baby satu hari itu dah berdosa dah. Dalam Islam, menariknya tidak ada dosa yang sedemikian. Sampailah umur kita baligh, baru nak kira dosa. Jadi dalam Islam tidak ada dosa warisan. Jadi dalam Kristian dia ada dosa warisan. Sebab itu katanya Nabi Isa, Yesus dihantar, anak Tuhan tu, katanya anak Tuhan, disalib untuk tebus kesalahan anak Nabi Adam tu, supaya anak Adam ni, manusia ini tidak lagi berdosa. Jadi dalam Islam tidak ada kepercayaan sebegitu. Kerana dalam Al-Quran Allah menyatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak menanggung dosa jiwa yang lain. Jadi kalaulah Nabi Adam, kalau Nabi Adam buat salah, buat dosa, itu hal Nabi Adam alaihissalam. Kita tidak mewarisi dosa tersebut. Kalau datuk kita buat salah, ya, itu hal datuk kita.
kita tidak mewarisi dosa datuk kita. Ya, itu konsep dalam agama Islam. Ya. Jadi kita pegang betul-betul nas Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak menanggung dosa daripada dosa jiwa yang lain. Baik. Jadi dalam Islam ni bila kita buat kesalahan, bila kita buat dosa, kaedah pengampunannya sangat mudah, sangat simple, iaitulah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Kalau tak boleh astaghfirullah, payah sangat, ya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Doalah. Ya, aku memohon kepadamu ya Allah keampunan. Aku mohon kepadamu ya Allah keampunan. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim, ya. Satu. Yang keduanya, cara nak mohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah, bukan bertaubat kepada ustaz, bukan bertaubat kepada ulama, tak. Taubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dosa kita ni kita tak perlu heboh-hebohkan. Tak perlu kita nak dalam media sosial, saya hari ni buat dosa sekian-sekian, ya, isytiharkan, tak. Ya, tubu ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi macam mana taubat? Menyesal, tinggalkan maksiat dan berazam untuk tidak kembali lagi melakukan maksiat. Ini antara dua kaedah lah, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan untuk waktu ini. Dan kita akan berehat sekali lagi untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Ya, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Hai, senangnya dalam hati. Kalaulah... Hai, Man, gembira sangat nampak. Apa tidaknya, aku dah jumpa dah madu yang aku cari-cari selama ni. Madu apa tu, Man? Kau biar betul. Madu lebah lah, Man. Madu tualang 100% asli. Rasanya sangat sedap. Telah diuji keasliannya di 3 buah makmal yang diiktiraf. Wow, kalau madu ni confirm selamat. Bak mari sebotol. Hubungi 0105046880 atau layari madukuat2u.com. Ingat, madu semestinya madu kuat. QUAD. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. Buku Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama adalah buku baru terbitan IKIM. Buku ini telah membincangkan pelbagai perspektif tentang hubungan antara penganut agama melalui 2 kerangka utama, fiqh dan kemasyarakatan. Antara bab buku ini juga, IKIM telah menunjukkan peranan dalam menyemai kefahaman Islam dan semangat muhibah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Untuk mengetahui pengisian menarik yang dibincangkan dalam buku ini, dapatkan segera di laman web www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 6204-6388 untuk maklumat lanjut. Sah! Apa sah? Nuraisah lah. Kenapa? Nuraisah produk makeup mesra wudu. Nuraisah yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah, kenapa? Apa sah Nuraisah ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisah lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisah nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisah? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisah. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, saya dah cuba serai mas kurma Hidayah Plus. Anda bila lagi? Terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di seluruh toko-toko jamu seluruh Malaysia. Hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Ini maslahat, maka kita tanyalah pada Tuan Mufti. La yaftin nas hatta yaftil mufti. Tak ada orang boleh keluarkan fatwa kecuali mufti. Mufti yang paling faham. Bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa Tuan Mufti,
maka campakkan pendapatku pakat pendapat mufti. Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini, yang saya sampaikan hanya ilmu saja. Sedangkan mufti, ilmu yang dah bercampur dengan waqi' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Betul Munah, kita masih lagi bersama di talian dengan tetamu kita Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Untuk terus kita nak bincangkan lagi dengan tajuk konsep dosa dalam Islam. Ya, Doktor. Dan kita ada di FB Live IKIM FM, Arif Muhammad bertanya ni, Doktor. Kan ada ilmu bermanfaat, tapi bertanya, ada tak dosa yang bersambung sebab ajar benda jahat? Bagaimana Doktor? Ada konsep macam tu ke? Dosa yang berkaitan, bertalu-talu bersambung tu pula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dosa yang bersambung sebab kita mengajar suatu benda yang jahat, benda yang tidak betul dosa yang bersambung dia panggil apa dosa bersambung ni dia panggil istilah apa bertingkat-tingkat bertingkat-tingkat. Maka dalam hadis Nabi SAW menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sesiapa yang mempelopori menghidupkan suatu sunnah yang baik. Sesiapa yang menghidupkan suatu sunnah yang baik, ataupun terjemahan yang kedua, sesiapa yang mempelopori suatu sunnah yang baik, sunnatan hasanah, satu sunnah yang baik. Dia menghidupkan, misalnya sunnah tu sunnah yang dah ada, menghidupkan suatu sunnah yang baik, sunnah Nabi SAW lah, sunnah i'tikaf kalau orang lama tinggal. Ni sekarang ni orang lama dah tak pergi masjid, pergi surau PKP ni dia nak mengajak menghidupkan balik sunnah, datang ke masjid ni, ajak orang buat pamphlet, jom kita datang masjid surau, menghidupkan. Biar menghidupkan sunnah yang baik tu, baginya pahala dia dan pahala orang yang beramal. Dia bersambung pahala tu. Ataupun dia mempelopori satu benda yang baik yang ada umum dalam hadis Nabi SAW, dia hidupkan sunnah gotong royong dan sebagainya dalam masyarakat, dia hidupkan. Maka dia dapat pahala dan pahala orang yang beramal itu. Dan Nabi SAW bersabda, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Sesiapa yang menghidupkan suatu sunnah yang jahat, bukan sunnah Nabi lah, sunnah yang jahat, orang berjudi, dia pun menghidupkan aktiviti berjudi dalam masyarakat situ Islam, tak ada judi, rasa tak seronok, dia pun ajak kawan-kawan, jomlah kita main apa-apa, kita berjudi sikit kan. Dia tak gunalah istilah judi tu. Dia menghidupkan suatu sunnah yang tidak elok, falahu wizruha, bagi dia yang menghidupkan, mempelopori satu sunnah yang tak elok ni, dosa ni, dia dapat dosa, dan dosa tu bersambung. Iaitu orang yang lain buat pun, dia pun dapat saham juga, saham dosa. Jadi dia dapat saham pahala kalau benda baik, dia dapat saham dosa kalau benda yang tidak baik. Jadi jawab soalan akan betul salah. Jadi selagi mana ada orang buat dosa itu, kerana dia dulu pelopor, kawasan dulu tak ada judi, dia mula bawa judi dalam tempat tu, dalam kampung tu, lepas dia mati pun orang berjudi. Orang buat amalan berjudi itu kerana dia dulu yang menghidupkan. Maka kita bimbang dia dapat dosa berterusan. Dosa berterusan kerana menghidupkan suatu benda yang jahat. Jadi sebab itu jangan mula mempelopori dosa lah. Jangan mula. Kita bukan menanggung dosa orang lain, tidak. Dosa orang judi lah. Orang tu yang judi. Tapi dosa kita membuat sesuatu maksiat, kita memulakan. Yang tu kita akan tanggung.
Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan ada mungkin soalan satu lagi doktor untuk waktu ini dari FB IKIM FM pada waktu ini dari Ghani bertanya, saya nak tanya, saya baca dalam buku dosa sebesar zarah dicatat oleh malaikat dan kebaikan sebesar zarah juga akan dicatat. Saya rasa keliru bila Ustaz kata dosa orang kafir masuk Islam terus masuk Islam terus dosa diampunkan, sedangkan kita yang lahir Islam tidak solat tetap kira berdosa. Bagaimana doktor? Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini kelebihan yang Allah Taala bagi kepada seseorang yang baru menganut agama Islam. Ya, baru menganut agama Islam ya. Allah Ta'ala bagi hidayah, dan sebesar-besar hidayah itu adalah hidayah iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi katakanlah seseorang tu usianya 60 tahun, dia berjudi, dia tidak solat, dia selama dia kafir ni, tetapi dia akan dihisab kerana manusia ini mukallaf, dia akan dihisab ya. Dia hisab kerana tak semayang, dia hisab kerana tak puasa dan sebagainya. Tetapi kerana dosa kafir itu, maka dosa-dosa yang lain itu jadi kecil lah. Dosa-dosa tak semayang itu jadi kecil. Bila dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala dosa tu akan dihapus kira. Dia akan mula balik. Baru mula balik. Maknanya selepas dia beriman, dia berjudi. Baru kira dosa balik. Baru dosa kira balik. Ya. Kita ni Alhamdulillah, kita ni dah beriman daripada awal. Ya. Kita dah beriman, kita dah lahir dalam keadaan keluarga yang beriman. Kita baligh, cukup umur pun dalam keadaan beriman, maka bila kita berjudi dikira dosa, bila kita tak solat dikira berdosa ya. Tapi peluang dia sama, selagi mana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak ada dosa. Sebab itu kata para ulama, la saghirata la kabirata ma'al istighfar. La kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kalau kita istighfar selalu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Astagfirullah, hari-hari kita istighfar, insya-Allah tidak ada dosa ya. Kalau ada pun sikit-sikit sangat ya, tidak ada dosa besar. Wala saghirata, dan tidak ada dosa dikira dosa kecil kalau kita israr, kalau kita berterusan melakukan dosa. Jadi peluang kita nak dapat keampunan dosa daripada Allah ni, walaupun kita tak automatik dihapuskan, tapi peluangnya ialah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat kita yang baru masuk Islam, special sekali tu Allah Ta'ala hapus kira kan, baru lepas tu baru kira balik sama macam kita. Kalau buat ada dosa, kalau tak buat ada pahala dan sebagainya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itulah buka buku baru ya untuk mu'alaf kita. Dan untuk waktu ini ada satu soalan lagi doktor. Bertanya di FB Live IKIM FM, Syam, saya nak tanya tentang dosa anak-anak yang dibuat di dunia. Adakah ibu bapa yang telah meninggal dunia kena siksa sebab dosa anak-anak? Bagaimana? Baik. Dosa anak-anak buat di dunia, ibu bapa sudah meninggal dunia, ibu bapa tidak menanggung dosa anak-anak. Ibu bapa tidak menanggung dosa anak-anak. Kerana konsep dosa dalam Islam, wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak menanggung dosa jiwa yang lain. Cuma kalau ada pun kesalahan, kenapa ibu bapa tidak didik anak-anak? Itu je. Kalau anak buat salah pasal apa? Kerana ibu bapa tak mendidik. Kerana ibu bapa tu yang didik buat jahat. Itu mungkin akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kesalahan anak tu, itu ditanggung oleh anak itu sendiri. Begitulah. Kita kata suami isteri, suami tanggung dosa tidak, tidak. Tapi suami bersalah, berdosa kalau tidak menegur isterinya, kalau tidak menegur, tidak mendidik isterinya. Allahu a'lam. Itu dia didikan. Baik doktor, kita dah sampai di ujung pertemuan. Mungkin sedikit kesimpulan yang boleh dilaksanakan dengan tajuk Bismillahirrahmanirrahim. Yang pentingnya ialah Islam tidak ada dosa warisan. Satu. Yang keduanya, satu jiwa tidak menanggung dosa jiwa yang lain. Dan yang ketiganya, kita bertaubat,
kita beristighfar, kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kerana Allah yang boleh mengampunkan dosa kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah, semoga Allah terima apa jua keampunan kita, kemaafan kita. Semoga Allah terima apa jua amal ibadah kita, insya-Allah. Dan di akhirnya terima kasih banyak kepada Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir. Doktor, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus tonton kita di Facebook Live IKIM FM. Jangan lupa boleh tonton semula di situ untuk kita buat ulang kaji dan juga boleh dengarkan semula menerusi rancangan Islam Agamaku pada petang ini. Ya, dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforiah Islami. Johor Bahru 106.2 FM. Yayasan Ikhlas sedang mengadakan kempen untuk